Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam 5 minit je. Hari ini saya akan kongsikan tentang negeri yang baik itu boleh ada pada setiap zaman. Jadi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, takunun nubuwata fikum masyaallahu an takun. Akan berlaku zaman kenabian tu di kalangan kamu ni seperti mana yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, thumma yarfa'aha Allah idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah SWT akan menghabiskan zaman itu apabila dia kehendaki. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakuna ma syaa Allahu an takun. Kemudian akan berlaku zaman khalifah yang mengikut pedoman dan tunjuk ajar Nabi, yang dia akan bertahan selama mana yang Allah SWT kehendaki. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah SWT akan menghabiskan zaman itu apabila Allah SWT mengkehendaki. Kemudian Rasulullah SAW sambung lagi, tadi kita dah lalu zaman kenabian dan kemudian zaman khalifah yang baik yang mengikut pedoman Rasulullah SAW. Sekarang lalu zaman ketiga. Thumma takunu mulkan 'addan fayakunu ma syaa Allahu ay yakun. Kemudian akan berlaku zaman raja-raja yang menggigit, maknanya raja-raja yang mencengkam, yang menindas selama mana yang Allah SWT kehendaki. Thumma yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha. Kemudian Allah SWT akan menghabiskan zaman itu pada waktu yang Allah SWT kehendaki. Thumma takuna mulkan jabariyatan fatakuna ma syaa Allahu an takun. Kemudian akan berlaku zaman raja yang memaksa, raja yang betul-betul zalim, diktator kan. Lalu ia pun bertahan selama mana yang Allah SWT izinkan. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah SWT pun akan menghabiskan zaman kezaliman ini pada waktu yang Allah SWT kehendaki. Thumma takuna khilafatan ala manhajin nubuwah. Kemudian akan kembali zaman kekhalifahan ni yang mengikut pedoman Rasulullah SAW tadi. Thumma sakat. Kemudian Rasulullah SAW pun diam. Rasulullah tidak menyambung apa yang berlaku selepas daripada itu. Hadis ini adalah hadis hasan dalam riwayat Ahmad. Jadi ramai yang mentafsirkan hadis ini di zaman ini lebih-lebih lagi. Dia berceramah pada orang ramai. Dia kata zaman Rasulullah dah berlalu, zaman Khulafa Ar-Rashidin yang baik-baik yang dah berlalu. Kemudian dah ada zaman kerajaan-kerajaan yang zalim. Kerajaan-kerajaan yang zalim. Kita tidak akan dapat kerajaan yang baik yang mengikut pedoman Allah SWT ni, pedoman Rasulullah ini, sampailah Imam Mahdi datang nanti. Barulah berlaku kiamat kan. Jadi seolah-olah kita sudah tidak ada harapan dah. Seolah-olah maknanya kita ni sedang berada di zaman ni, tunggu Imam Mahdi keluar saja. Tapi sebenarnya saya lebih suka pandangan yang dipilih oleh Syekh Ahmad Raisuni, seorang ulama, ketua Kesatuan Ulama Islam Antarabangsa. Beliau kata kita terlupa yang ulama dahulu mereka ada pandangan yang lain juga tentang hadis ini. Dan beliau melihat bahawa pandangan itu lebih tepat, iaitu sebenarnya kelima-lima zaman ini semuanya sudah berlalu. Iaitu pertamanya zaman kenabian sudah berlalu. Kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidin, para khalifah yang mengikut petunjuk Rasulullah SAW sudah berlalu. Dan kemudian ada zaman raja yang mencengkam, raja yang zalim, raja yang menindas, itu sudah berlalu. Dan zaman khalifah yang mengikut pedoman Rasulullah SAW itu pun sudah berlalu. Iaitu zaman bila? Zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kan. Umar bin Abdul Aziz dia datang 100 tahun selepas zaman Rasulullah, selepas zaman Khulafa Rashidin dan selepas ada khalifah-khalifah yang zalim sebelum beliau. Jadi itu maknanya kita bukan berada di zaman yang keempat itu. Kita berada di zaman yang Rasulullah senyap. Rasulullah tidak cerita apa yang berlaku selepas daripada itu. Wallahu a'lam, mungkin kerana selepas zaman Umar bin Abdul Aziz negara Islam ni terpecah. Ada kerajaan itu, ada kerajaan ini, ada kerajaan di tempat lain. Jadi akhirnya nak cerita keadaan seluruh umat Islam tu dalam satu ayat tidak dapatlah, sebab negeri lain-lain kan. Jadi apa yang kita dapat pada ini, kerana zaman itu Rasulullah senyap, Rasulullah tidak beritahu bahawa zaman itu baik atau buruk. Maknanya kita insya-Allah kita ada kebolehan untuk berusaha menentukan negeri kita ni berada dalam kategori yang mana. Jadi kita kena berusahalah untuk membaikkan negara, bukan tunggu Imam Mahdi datang sahaja kan. Jadi kita kena membaikkan pemerintahnya, rakyatnya, ulamanya, hartawannya, mahkamahnya,
anak-anaknya, orang mudanya, remajanya, kaum wanitanya. Itu semualah yang akan melahirkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Dia kerana pemimpin seperti itu, dia bukanlah datang dia seorang sahaja yang baik dalam negara yang buruk. Tidak. Di baliknya ada ulama yang amanah, yang tidak korup, yang menasihati dengan jujur, yang tidak cintakan dunia. Di sebaliknya ada para hartawan yang baik. Di sebaliknya ada pembesar-pembesar yang kompeten, yang amanah. Jadi itulah yang perlu ada pada Umar bin Abdul Aziz. Kata Syekh Raisuni, kenapa beliau lebih melihat pandangan ini yang lebih tepat? Dia adalah kerana telah banyak dalam sejarah Islam ada negeri-negeri yang memiliki pemimpin yang baik. Misalnya ada Salahuddin Ayyubi menyatukan umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis, ada Muhammad Al-Fatih dan banyak lagi pemimpin yang baik yang lain. Jadi kita ambil, semoga kita dapat jadikan negara kita ni negara rahmah seperti zaman Rasul dan Khulafa' Ar-Rasyidin, seperti disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutuskan kamu melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.